Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 3 Mac 2024. Dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang bertekad memperkasakan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan senada dengan 3 ikhtiar yang disyorkan bagi melonjakkan ekonomi Bumi Putra. Yang termasuklah mewujudkan Perbadanan Tanah Bumi Putra, mewujudkan wakaf pendidikan, kesihatan dan kewajikan serta mengindustrikan pertanian. Berucap sempena Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata 6 tekad transformasi pemerkasan ekonomi Bumi Putra diperkenalkan dalam Kongres ini, terutama tekad kedua dan ketiga iaitu menutup ketirisan pelaksanaan dasar dan mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Sehubungan itu, beliau berharap apa juga resolusi yang digarap daripada Kongres ini akan turut mengambil kira kepentingan masyarakat Bumi Putra di Sabah. Datuk Haji Ji berkata apa juga pendekatan yang diambil bagi memperkasa ekonomi Bumi Putra Sabah wajar diinstitusikan di bawah kawal selia entiti Kerajaan Negeri Sabah. Tambahnya, pemerkasan ekonomi khususnya bagi Bumi Putra di Sabah mestilah selari dengan pembangunan jaringan infrastruktur sebagai pemboleh daya utama. Sejumlah 488 syarikat berstatus BioNexus dan BioBest Accelerator BBA berupaya menjana pendapatan sebanyak 20.4 bilion ringgit sehingga tahun lepas. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, syarikat itu juga mampu meraih pelaburan diluluskan sebanyak 8.3 bilion ringgit dan mencipta hampir 15,000 peluang pekerjaan di seluruh negara. Menurut Datuk Muhammad Yusof, sejak tahun 2021, lebih 1,800 calon telah berdaftar di bawah program kerjaya dan keusahawanan BioAgrotek dan Biopharmaceutical Best 2.0 untuk ditempatkan dan dilatih di bawah syarikat itu, seterusnya mewujudkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang tersebut. Pemain-pemain industri ini akan mengambil peluang ya, dalam apa yang bioekonomi nak dedahkan pada mereka supaya usaha bersama kita baik bio atau musti dan kerajaan untuk melahirkan ekosistem perniagaan ataupun ekonomi yang lebih maju ke hadapan. Beliau ditemui media selepas merasmikan pelancaran jelajah bioekonomi 2024 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut menyaksikan pertukaran dokumen Memorandum Persefahaman MOU antara Bioeconomy Corporation diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Khairul Fizal Abdul Razak dengan Universiti Malaysia Sabah UMS yang diwakili Dekan Fakulti Sains dan Sumber Asli Profesor Dr. Jualang Gansau. Mengulas mengenai jelajah, Datuk Muhammad Yusof berkata yang menyokong dasar bioteknologi negara 2.0 dalam mengatasi cabaran dihadapi kebanyakan pemain industri seperti kekurangan akses pembiayaan, kesulitan pensijilan, akreditasi dan akses pasaran serta kesukaran mencari pekerja berpengetahuan. Penganjuran pertandingan bahas kelabakan bakal mencabar pemikiran kritis dan kebolehan pelajar dalam menyampaikan kupasan isu dengan tepat. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, bahas atau debat mampu memberi impak positif terhadap kemenjadian pelajar. Menerusi pertandingan bakal, pelajar bukan sahaja fasih berbicara, malah mempunyai kecerdasan minda terhadap sesuatu isu yang diperdebatkan berdasarkan kajian dan pembuktian fakta berautoriti. Dan saya fikir ini mampu melahirkan pelajar-pelajar yang fasih ataupun dapat melihat suatu isu daripada perspektif yang lebih meluas, baik daripada segi positif ataupun daripada segi negatif. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan pertandingan akhir bahas kelabakan bakal di Tawau. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balung Tawau dinobatkan johan pertandingan bakal, manakala tempat kedua SMK Tawau. Kesemua pemenang menerima hadiah wang tunai, trofi dan sijil. Setiap daripada kami sebenarnya sudah membawa mimpi untuk memenang, tapi kita bergantung kepada keputusan hakimlah pada hari ini dan alhamdulillah hari ini adalah keputusan yang memuaskan. Pertandingan bakal anjuran Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Kalabakan ini disertai 14 pasukan terdiri Sekolah Menengah dan Institut Pengajian Tinggi IPT di Tawau.
Golongan peniaga dinasihati untuk mengambil suntikan tifoid bagi mencegah penyakit berjangkit demam kepialu yang boleh merebak melalui makanan dan minuman yang dicemari najis. Selain itu, peniaga juga diingatkan untuk mendapatkan kad kesihatan sah daripada Kementerian Kesihatan KKM bagi memastikan pematuhan pengendalian penjualan makanan yang bersih dan selamat sepanjang Bazar Ramadan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Seri Dr. Sabin Samita berkata, pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan membuka sebanyak 15 lokasi bazar Ramadan tahun ini, antaranya kawasan Menggatal, Inanam, Telipuk dan Sepanggar. Selain itu, pihaknya turut membenarkan individu membuka gerai di hadapan rumah masing-masing dengan syarat tidak menghalang lalu lintas dan laluan orang awam. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan pelepasan program Friendly Ride bersama Toh Puan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Lebih 200 pengayu menyertai program Friendly Ride sejauh 30 km yang diketuai isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Program antara lain bagi memperkukuh hubungan dengan pihak istana, masyarakat setempat dan meningkatkan kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar di samping meningkatkan keindahan bandaraya yang menjadi tarikan pelancong. Seramai 180 pelajar sekolah rendah dan menengah Parlimen Putatan menerima bantuan awal persekolahan program Back to School. Program anjuran bersama Ketua Bahagian UMNO Putatan, Jeffrey Nur Muhammad menyaksikan setiap pelajar dan ibu bapa menerima bantuan wang tunai dan beras. Objektif kita kepada seluruh pelajar-pelajar yang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada setiap DUN di Tanjung Keramat, di Petagas dan juga Tanjung Aru. Inisiatif kami pada hari ini, kami membantu mengurangkan beban mereka. Jadi kita juga berharap ibu bapa mereka ini betul-betul pergunakan wang tersebut untuk anak mereka. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di Sekolah Agama Rakyat Assalam Kampung Contoh Putatan. Jeffrey yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Giat Mara Daerah Parlimen Putatan berharap ibu bapa menggunakan sebaiknya bantuan persekolahan tersebut untuk melengkapkan keperluan persekolahan anak-anak. Sebenarnya membantulah, dapat meringankan beban keluarga. Contohnya macam saya pun memang saya ada bapa yang kurang tidak boleh bergerak. Jadi dapat meringankan beban saya lah. Bantuan persekolahan untuk beli barang-barang sekolah, alat tulis, buku, beg, baju dan sebagainya lah. Boleh dikatakan membantulah. Nah, pada rakyat yang susah kan, ibu bapa yang susah. Macam mana sekarang ni pembayaran yang susah sekarang ni. Tapi syukur alhamdulillah lah. Akhirnya ada dapat macam ni, kira syukurlah. Pada yang mementingkan rakyat ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua lah. Dapat duit bantuan dengan beras sekali dekat mama saya. Alhamdulillah jugalah. Dapat benda-benda macam ni supaya membantu saya dalam pelajaran. Untuk beli kasut. Kasut pun mau buruk dah. Planning mau beli mungkin kalkulator lah macam tu. Persatuan Bekas Pelajar Maktab Rendah Sains Majlis Amanah Rakyat Malaysia Ansara terus komited menyumbang bakti kepada masyarakat melalui program yang dianjurkan dengan kerjasama pelbagai pihak. Saban tahun, Ansara akan bekerjasama dengan Perkhidmatan Transfusi Kebangsaan dan Negeri untuk menganjurkan kempen derma darah. Pengerusi University College Sabah Foundation UCSF, Datu Dr. Yaakob Johari berkata, Persatuan Ansara giat menganjurkan kempen derma darah pra-Ramadan untuk memastikan bekalan darah di hospital tidak terjejas semasa bulan puasa. Jelasnya, kempen derma darah berkenaan mampu melahirkan masyarakat prihatin sekaligus modal insan bertanggungjawab. Apart from assisting those blood bank, the people who need the blood bank, but more importantly, I think, is that element of caring. It's only those who have this element of caring, wanting to do good, and they are engaged, they are connected to people who are suffering. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan kempen derma darah pra-Ramadan di Kota Kinabalu.
Kempen anjuran Ansara yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago ini akan berakhir 5 petang ini. Sebanyak 350 unit darah disasarkan yang akan diagihkan kepada 3 hospital iaitu Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas dan Hospital Besar Kudat. Program turut mendapat sokongan daripada Jabatan Kesihatan Negara, Kelab Rotary Kota Kinabalu Selatan, Sai Baba Kota Kinabalu, Agensi Bantuan Malaysia Cawangan Sabah, Koki MRSM Kota Kinabalu, Pekesan dan Pemikir. Berita Pagi Sabah berakhir di sini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.